Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan racun kali ni saya super excited nak share dengan korang. Kita ada barang special geng, barang power, barang terbaru, yang mana barang ni memang ramai gila, tergila-gila. Finally kita ada iPhone 13 Pro. So tahun ni Apple decide untuk keluarkan 4 model ataupun 4 siri untuk iPhone 13 ni. Kita ada 13 mini, 13 biasa, 13 Pro dan juga Pro Max macam yang last year juga. So setelah saya fikir-fikir antara 4 model ni, saya rasa yang version yang Pro ni yang paling sesuai untuk saya lah. Saya pun ada experience untuk yang 12 Pro Max last year. So yang ni memang sesuai untuk saya. Dan tahun ni saya ambil warna yang boleh kata favourite ramai orang. Kita ada Sierra Blue, warna biru something. So saya dah tak sabar nak share dengan korang apa yang special pasal iPhone 13 Pro ni. Jom kita mulakan racun sekarang. Alright, so first of all kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing lah. Yang mana first impression bila saya pegang je kotak dia ni, memang saya perasan rasanya korang pun perasan untuk iPhone 13 series sekarang dah pun tak ada plastik, dia dah tak balut dengan plastik. Benda ni diorang ada reason diorang tersendiri. Saya pun tak kisah sangat pasal ni, benda kecil je kan. Untuk iPhone 13 Pro dan juga Pro Max, kalau korang beli, korang akan nampak lah kotak dia ni warna hitam full. Lepas tu korang boleh nampak ada dia punya design belakang iPhone 13 Pro tu. Kalau korang beli iPhone 13 biasa dan juga 13 mini, overall kotak dia ni dibaluti dengan warna putih tau. Dan kalau korang nampak juga kotak dia nipis, korang tahu maksud dia apa? Yes, dah tak ada adapter dalam kotak lah. Kita akan buka. So untuk buka dia ni, kita akan tarik di bahagian atas ni geng. Macam gitu dia ada plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Buka juga di bahagian bawah ni. Nice gila feel bila buka. Phone baru ni memang terasa. Anyway geng, untuk harga iPhone 13 Pro ni bermula dengan 4,900 something, sampailah yang paling tinggi tu yang 1TB storage tu dalam 7,000 something. Alright, so sekarang ni kita akan buka. Make sure untuk buka tu korang jangan buka berdiri macam ni geng. Saya tengok banyak gila kan review ataupun orang yang unbox kat luar sana tu, bila buka berdiri terjatuh. So saya risau gila, benda mahal kita beli kan terjatuh, sayang tau. So kita akan dudukkan dia macam ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nice gila. Betul lah geng, dia punya warna tu kalau korang tengok, warna bila korang pegang, bila korang buka kotak tu memang nampak lebih macam lembut tau. Okay, so kita akan letak. Gila geng, saya tak macam excited sangat dengan warna dia tau, tapi saya lebih excited bila saya tengok dia punya lens tu betul-betul besar. Before ni saya tengok review kan, saya tengok orang cakap apa semua memang besar gila dia punya lens tu. Kali ni bila saya dah buka, bila saya dah pegang sini memang besar gila. Kalau kita tengok dengan iPhone 11 dekat sini, dia punya besar tu boleh kata 2 kali ganda tau. Gila lah. Alright, so kita akan letak tepi dulu. Next, dalam kotak lagi korang akan dapat USB Lightning to C. Dia bukan bagi C to C. Normal lah kan. Dan terakhir dalam ni korang akan dapat satu lagi kotak kecil, yang mana dalam ni of course korang akan dapat stiker something, ada SIM tool ejector dan ada macam dia punya cara-cara penggunaan dan ada stiker. Anyway, untuk iPhone biasanya diorang memang tak bagi screen protector terbina, korang kena beli asing. So dia just bagi kertas macam ni lah untuk macam cover dia punya screen. So kita akan buka. Cantik gila guys. So kita akan cuba on sama-sama. Kita akan tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all kita akan start dengan rekaan dulu. Walaupun iPhone 13 Pro ni boleh kata masih berkongsi DNA yang sama dengan model last year, tapi Apple faham tau, kalau orang yang beli iPhone baru ni, diorang nak orang tahu tau kalau iPhone yang diorang pegang tu model baru. That's why lah walaupun overall design dia tu 99% sama dengan 12 Pro, tapi ada part yang Apple sengaja modified sikit supaya ada perbezaan lah dengan model last year. Tak lain tak bukan geng, of course dia punya part lens dia tu yang besar gerabak, boleh kata 2 kali ganda besar dari lens iPhone yang ada yang sebelum ni. Memang agak menonjol, tapi actually besar tu bukan hanya untuk pameran semata-mata, tapi dalam tu tertanam lah sistem kamera yang dipertingkatkan dan yang lebih berkuasa. Personally, saya memang minat lah jenis panel belakang frosted macam ni kan, cap jari pun tak senang nak melekat. Plus dia punya frame yang tepi ni stainless steel tu menyerlahkan lagi lah karakter yang ada dekat iPhone 13 Pro ni. Memang nampak mewah, premium, dan phone ni juga support perlindungan kalis air dan debu IP68. Antara benda baru yang Apple modify dekat skrin iPhone kali ni, dia punya notch yang di bahagian atas tu dah pun dikecilkan sekitar 20% tanpa dibuang segala teknologi yang tersimpan dekat dalam notch tu. Dan kalau korang perasan juga kan, kedudukan dia punya piece tu kali ni dah pun diubah dia punya kedudukan tu di bahagian atas. Okay, satu benda yang sayangnya kan, walaupun notch dia dah kecil, tapi korang still kena swipe down notification panel untuk tengok dia punya battery percentage. One more thing, macam korang tahu iPhone dia punya skrin depan ni, dia punya protection tu daripada material ceramic shield yang boleh kata sangat-sangat kuat lah.
Tapi saya still suggest korang kena pakai juga screen protector untuk elak daripada calar, sebab macam yang korang tahu, kaca tetap kaca. Next, kalau kita beralih di bahagian sisi kanan yang berkilat-kilat ni, korang boleh nampak lah ada silent button, ada volume rocker up and down dan juga ada SIM tray tempat letak SIM. Kalau beralih di bahagian atas ni memang clean tanpa sebarang lubang ataupun butang. Di bahagian sisi kiri ni just ada power button. Kalau di bahagian bawah tu kita ada lubang speaker dan juga dekat sini ada port lightning untuk pengecasan. Alright, sekarang ni kita akan cuba test sikit lah dia punya kekuatan stereo speaker yang ada dekat iPhone 13 Pro ni. Saya akan cuba naikkan volume sekitar dalam 90% macam tu. Kalau korang sekarang memang tengah plan nak upgrade iPhone 13, saya memang 100% suggest korang terus angkat model 13 Pro dan juga yang ke atas. Sebab model ni saja geng, Apple bekalkan features yang boleh kata dah lama lah diidamkan para iPhone user di luar sana, plus automatic menjadikan model ni lebih canggih dari mana-mana iPhone yang ada setakat ni. Yes, finally dah support promotion yang refresh rate nya tu setinggi 120Hz macam ada dekat phone Android, yang mana 2 kali ganda tau, lebih pantas kalau kita compare dengan previous model iPhone yang hanya support 60Hz sahaja. Feel guna bila scrolling tu memang next level punya smooth. Lagi-lagi kalau korang gaming guna refresh rate tinggi tu memang syahdu gila. Tapi sayangnya buat masa sekarang ni tak banyak lagi game yang support refresh rate tinggi, so saya tak dapat nak test lah dekat iPhone yang ada kat tangan saya sekarang ni. Anyway, since panel OLED dia ni jenis LTPO, so dia punya refresh rate tu boleh berubah dari 10Hz ke 120Hz, depend pada konten yang korang tengah tengok secara tak langsung. Benda ni dapat menjimatkan lagi bateri. Ok, kalau dari segi quality screen tu memang tak dinafikan, memang sangat cantik kan, overall memang cun, lebih terang, memang padulah, saya tak dapat nak komplain kalau bahagian screen. Bercakap dari segi prestasi ni kan, setiap model iPhone 13 yang rilis pada tahun ni, Apple bekalkan chipset A15 Bionic yang lebih powerful, yang katanya diklaim CPU dan GPU nya tu 50% lebih berkuasa daripada pesaing. Anyway, ada satu benda yang saya perasan yang berbeza dekat sini. A15 Bionic yang ada dekat 13 Pro ni berbeza sikit lah dengan 13 biasa. Versi Pro ni, dia punya GPU tu ada 5 teras berbanding 13 biasa, dan juga 13 mini tu GPU nya ada 4 teras sahaja. So far untuk pengalaman singkat saya pakai iPhone 13 Pro ni, kalau dari segi prestasi tu saya buat kerja apa semua memang tak ada masalah langsung. Multitasking pun memang padu gila, tanpa sebarang lagging ke hiccup ke, memang tak ada masalah. Korang gaming pun of course korang dapat higher setting kan, memang terbaik lah chipset ni. So kita akan cuba tengok dari segi grafik apa yang support dekat game-game yang kita suka main ni. Kalau untuk PUBG Mobile, of course lah korang boleh dapatkan setting rata kanan Ultra HD 4K, korang juga boleh pakai HDR Trim. Dan saya tahu korang mesti tertanya, ada tak option untuk korang enablekan 90fps dekat PUBG Mobile? Macam korang tahu, phone ni support 120Hz refresh rate. Sayangnya buat masa ni chip ni kan baru, so dia masih belum optimize, so kita tak ada lagi option untuk enablekan 90fps. Mungkin akan datang ada, korang kena sabar dulu. Untuk player Call of Duty Mobile, dekat sini highest graphic korang boleh setkan kepada very high, dengan frame rate tu korang boleh setkan kepada max 60fps. Kalau untuk Mobile Legend, korang boleh dapatkan grafik paling tinggi Ultra, dan korang juga boleh enablekan HFR mode tanpa sebarang masalah. Kalau untuk Genshin Impact dekat sini, of course korang boleh dapatkan, korang boleh setkan kepada grafik yang paling tinggi, lepas tu boleh onkan 60fps. Memang smooth gila macam yang korang nampak. Cuma bila korang pakai setting grafik ni kan, dia punya kelemahan tu of course lah, korang punya bateri akan cepat drop dan korang punya suhu akan terasa lebih panas. Saya lebih prefer korang pakai setting yang diorang suggest tu lah, dekat high sahaja. Alright, so kalau bercakap dari segi bateri kan, iPhone 13 Pro kali ni Apple dah tingkatkan sikit lah dia punya kapasiti bateri tu kepada 3095 mAh. Memang tak adalah besar mana kalau kita comparekan dengan model-model Android di luar sana. Tapi apa yang saya boleh puji dekat iPhone 13 Pro kali ni, walaupun bateri dia kecil, tapi ketahanan bateri tu boleh kata sangat-sangat luar biasa geng. Saya dapat lah sekitar dalam daripada 100% saya charge tu, sampai sekarang ni bateri tinggal lebih kurang berapa persen, 6%. SOT dia tu saya dapat sekitar dalam hampir 6 jam macam tu tau, dengan penggunaan saya yang boleh kata agak heavy juga. Saya gaming, saya movie kan, saya buat kerja kan, multitasking, ambil gambar, video apa semua memang terbaik lah geng. Actually kan, bukan setakat dia punya kapasiti bateri je tau Apple tingkatkan, tapi dia punya sistem pengecasan kali ni pun boleh kata lebih laju. Yang mana untuk version yang 13 Pro ni, dia punya sistem pengecasan tu paling tinggi max korang boleh dapat sekitar 23 watt.
Untuk 13 Pro Max sekitar 27W. Tapi untuk adapter tu macam biasalah korang kena beli asing. Alright gang, sekarang ni kita akan masuk bab terakhir antara features terakhir. Kita akan sembang pasal kamera. iPhone 13 Pro ni dilengkapi dengan triple camera setup dengan kesemua lensa tu berkongsi resolusi yang sama, hanyalah 12 megapiksel saja. Okey, sekarang ni jom kita tengok features terbaru yang ada dekat kamera yang Apple perkenalkan dekat iPhone 13 Pro ni. First kali, kita ada cinematic mode tau. Mod ni memang ada dekat kesemua model iPhone 13 series tahun ni. Cinematic mode ni actually bahasa mudah dia tu, dia ni mod bokeh ataupun portrait tapi untuk video. Kamera ni dia akan detect subjek dan blurkan background secara auto untuk tambahkan kesan sinematik tu. Tapi sayangnya resolusi ni hanyalah support 1080p 30fps saja. Korang juga boleh edit balik lah untuk kemaskan lagi dia punya bokeh tu. Next features kita ada photographic style yang mana mod ni pun support dekat ke semua model iPhone 13 yang rilis tu. Fungsi ni dia more kepada filter tapi boleh kata dia lebih advance. Kalau filter biasanya dia akan lakukan perubahan tu dekat semua area gambar tau. Tapi mod ni korang boleh adjust warna dekat semua area gambar dengan kekalkan warna kulit. Untuk macro shot ni pula dia hanya ada dekat version yang Pro dan juga Pro Max saja. Bukan setakat boleh tangkap gambar close up tapi video pun korang boleh tangkap close up juga. Untuk mod macro shot ni dia menggunakan lens ultra wide. Kekurangan mod ni kan, dia akan auto jadi macro shot bila korang dekatkan lens korang dekat subjek tanpa korang boleh setkan balik secara manual. So korang tak boleh lah nak tangkap gambar close up guna main sensor tu. Next, untuk features yang ada dekat 13 Pro dan 13 Pro Max saja, kita ada 3 kali optical zoom. One more thing, ke semua iPhone 13 series kali ni dah pun dibekalkan dengan sensor shift untuk rakaman yang lebih stabil. Oh ya, satu lagi features baru yang hanya dibekalkan pada iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max, korang boleh rakam video ProRes tau. Tapi mod ni akan available nantilah next update. Buat masa ni tak boleh nak cuba lagi. Alright, rasanya setakat ni dulu geng kita punya video unboxing dan juga first impression saya dekat iPhone 13 Pro ni. Nanti saya akan cuba pakai lebih lama dan saya akan drop video review penuh dekat iPhone 13 Pro ni. So cuba korang komen lah apa yang korang suka pasal iPhone 13 Pro ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa geng tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum. Ush, besar betul geng dia punya lens ni.